مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmil Ismail bin Zaharuddin, berasal dari Ipoh, Perak. Telah mengikuti sesi pembelajaran SAPQ iaitu Segi Asas Perguruan Al-Quran bermula Januari 2021. Sebagai seorang pegawai perubatan yang kini memang sibuk mengendalikan kes COVID dan juga vaksin, setelah mendapati kelas yang ditawarkan itu di atas talian dan juga tempoh waktu belajarnya adalah hujung minggu dan hanya 2 hari sebulan, saya berasa teruja dan saya terus membuat pilihan untuk mendaftar untuk mengikuti kelas SAPQ ini. Sangat menarik, sangat informatif dan sangat diperlukan. Jadi antara program yang ditawarkan adalah asas tajwid, ulum Quran dan juga asas taranum, menyebabkan kita boleh belajar bermula dari pihak asas walaupun tanpa basic pengetahuan dalam ilmu-ilmu tersebut. Sangat berdedikasi. Apa yang diajar tu sangat dekat dengan mereka dan mudah untuk kita fahami dan juga untuk kita praktikkan. Saya menyeru masyarakat luar supaya kita pertamanya ambil peluang untuk mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Bukan sekadar bacaan, kita betulkan juga tajwid kita, kita dapat tahu sedikit sebanyak tentang ilmu qiraat dan untuk memastikan bacaan Quran kita itu bukan sahaja dari segi lorat asasnya, kita betul-betul belajar ikut lorat Al-Qurannya dan juga sebagai penambahan, saya ingat apalah salahnya kalau kita lagukan dia tapi bukan dengan lagu biasa-biasa tapi dengan taranum-taranum yang telah yang disusun sejak berzaman-zaman dan diajarkan juga dalam program SAPQ ini. Antara kelebihan program yang saya nampak, sebab saya ni jenis mengkaji dulu. Mungkin bidang kita, doktor ni dia sangat teliti. Dan apa-apa benda yang kita pilih, kita sangat teliti. Sebab kita banyak melibatkan rawatan kepada pesakit. Jadi dari segi program ni memang saya kaji dulu sebelum saya sertai. Dan memang saya nampak susun atur program sangat baik. Dari segi masa, dari segi modulnya. Walaupun pembelajaran secara online, tapi modul yang diberikan kita boleh pilih sama ada kita nak e-book, kemudian semasa sesi pembelajaran pun ada flipbook, menyebabkan tiada kesusahan untuk kita mendapatkan modul-modul yang dipelajari. Kemudian waktu belajar dia sangat sesuai untuk masyarakat yang bekerja kerana dia hanya melibatkan Sabtu 2 kali sebulan. Dan jika tak dapat hadir sesi kelas online pun, ada video rakaman yang disediakan untuk kita tengok kembali atau kepada yang dah sertai pun boleh digunakan sebagai ulang kaji sebelum kelas berikutnya. Untuk menyertai program SAPQ ini sangat mudah. Hanya klik di www.academyalbaghdadi.my atau hanya call 010 336 4427. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama saya lagi, Ustazah Amrina, Nur Amrina Abdullah, dan bersama saya pada hari ini adalah Ustaz Aubidullah Fahim ataupun kita kenali sebagai Ustaz Ubay. Okay, insyaAllah kita akan mulakan sesi pada tengah hari ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan di Facebook, live Facebook, berkenaan dengan kelebihan-kelebihan
serta kepentingan kenapa kita perlu mempelajari ilmu berkenaan dengan resam Usmani. Okay. So sebelum kita mulakan sesi pada tengah hari ini, Ustaz, marilah sama-sama kita membuka kita punya sesi pada tengah hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah Ustaz apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah, sihat-sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, bersama kita pada hari ini adalah Ustaz Aubidullah Fahim bin Ibrahim, merupakan salah seorang kita punya pensyarah di Akademi Al-Baghdadi. Okey, mengajar untuk subjek qiraat, asas ilmu qiraat dan juga resam Usmani dan Daftarul Quran. Dan beliau juga merupakan seorang pengurus di Qura Center dan juga merupakan pensyarah, masih lagi pensyarah di College Islam An-Nabawi ya Ustaz. Dan berpengalaman ataupun dulu pernah mengambil diploma di Darul Quran, JAKIM, Mahat Qiraat, Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat, di MAID, dan seterusnya menyambung pengajian di bidang ijazah sarjana muda Al-Quran dan Qiraat di Mahat Qiraat Syubra Al-Azhar Mesir. Okey, dan insyaAllah hari ini saya akan bersama dengan Ustaz untuk menemu bual kita punya sesi khusus anjuran Akademi Al-Baghdadi, nak berkongsi dengan anda semua tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan khusus untuk mata pelajaran yang ditawarkan di bawah program sijil asas perguruan Al-Quran, iaitu Resam Usmani dan Daftarul Quran. Okay, so insyaAllah Ustaz mungkin boleh berikan sedikit mukadimah tentang kita punya mata pelajaran resam ni Ustaz. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan kasihi Ustazah Amrina selaku daripada wakil ataupun pengurus Akademi Al-Baghdadi yang bersama dengan kita pada tengah hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasih sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, hadis yang masyhur yang selalu yang kita dengar dan selalu kita dihuraikan, iaitu sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sabda Nabi yang bermaksud sebaik-baik orang daripada kalangan kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Maka selalu kita dihuraikan berkaitan dengan hadis ini bagaimana Nabi SAW menyebut ataupun menggunakan perkataan man. Man di sini bermakna sesiapa sahaja. Tidak semestinya dia itu seorang ustaz ataupun kita kata orang lelaki saja ataupun orang perempuan sahaja. Tetapi sesiapa saja yang disebut sebagai manusia, sesiapa saja yang disebut sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mempelajari Al-Quran dan sama ada dia mengajarkan Al-Quran, maka dia akan tergolong dalam golongan yang Nabi sebut dalam hadis, orang yang terbaik daripada kalangan manusia tadi. Maka tuan-tuan, antara cabang ataupun kita sebut sebagai ilmu Al-Quran ni luas perbincangannya. Ilmu Al-Quran yang kita baca tiap-tiap hari ini, ilmunya cukup luas. Bukan sekadar membincangkan tentang tajwid sahaja. Bukan sekadar membincangkan tentang tafsir sahaja. Bukan sekadar membincangkan tentang keindahan bahasa Al-Quran sahaja. Tetapi antara ilmu yang besar yang berkaitan dengan Al-Quran ialah bagaimana Al-Quran itu ditulis. Yang disebut oleh Ustazah tadi berkaitan dengan Rasmul Usmani. Kenapa disebut dengan Rasmul Usmani? Rasmul Usmani merujuk kepada siapa? Kenapa diletakkan dengan Usmani? Kenapa tidak diletakkan dengan nama yang lain? Maka rasam ini kalau kita tengok secara ringkasnya ialah bermaksud tulisan ataupun kesan, lakaran sesuatu perkataan
yang terbentuknya daripada beberapa huruf, maka membentuk perkataan-perkataan yang sebagaimana yang kita lihat dalam mushaf pada hari ini. Dan mushaf yang kita lihat pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melalui proses yang panjang, melalui sejarah yang cukup panjang, bermula daripada Nabi SAW, bermula daripada turunnya wahyu yang pertama, sehinggalah Quran sampai kepada kita pada hari ini dalam bentuk mushaf yang ada, kalau kita lihat pada hari ini, ada dengan colornya, ada dengan warna-warninya, macam-macam keindahan ataupun penambahbaikan tajdid yang wujud dalam penulisan Al-Quran. Maka di sana semestinya bila mana kita membicarakan tentang ilmu Al-Quran, dalam proses kita nak memperbaiki bacaan Al-Quran kita ini supaya menjadi sempurna. Sebab disebut sebagai warattilil Qur'ana tartila. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil disebut oleh para ulama, antaranya ialah bagaimana kita menyebut huruf ataupun kita membaca Al-Quran itu dengan tepat dipanggil, dengan sebutan yang betul, tidak terlebih dan juga tidak terkurang. Maka macam mana kita nak pastikan bacaan yang kita baca ini tepat, tidak lebih dan juga tidak kurang, tidak ada kerosakan, tidak ada kekurangan dalam bacaan kita? Maka semestinya antaranya kita perlu belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Antara ilmu yang penting dalam nak memastikan kesempurnaan kita dalam pembacaan Al-Quran ialah ilmu rasmul Quran. Kenapa? Kerana kita membaca Al-Quran ini berdasarkan daripada mushaf. Dan mushaf itu dihasilkan ataupun ditulis Al-Quran itu, resam. Maka semestinya dia berkait rapat dengan rasmul ataupun tulisan-tulisan Al-Quran itu. Maka bila sebut rasmul Utsmani, maka dinasabkan ataupun diletakkan rasmul Utsmani itu merujuk kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, yang mana pada zaman beliaulah terhasilnya tulisan yang wujud sampai pada hari ini. Wujudnya kita tengok mushaf ataupun tulisan yang kita lihat pada hari ini setelah berlakunya penambahbaikan yang banyak pada zaman-zaman at-tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Maka kita lihat Quran yang kita lihat pada hari ini itulah rasmul Utsmani ataupun tulisan Al-Quran yang dihasilkan pada zaman Sayyidina Utsman, yang diketuai oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Saya tak dengar suara Ustazah. Boleh? Okey. Saya tertarik dengan poin Ustaz tadi. Okey, saya ulang balik. Saya tertarik dengan poin Ustaz tadi berkaitan kita perlu membaca Al-Quran, wajib ke atas kita untuk baca dengan tepat, tanpa kesalahan. Kalau boleh baca dengan sempurna. Dan bagaimana kita untuk menyempurnakan kita punya bacaan, salah satunya of course kita membaca. Bila kita membaca, kita tengok Quran. Kalau Al-Quran tu kita tak boleh faham tulisan dia, kenapa huruf ada simbol-simbol tertentu di dalam Al-Quran. Okey, kalau kita tak belajar macam mana kita nak baca dengan sempurna, betul kan Ustaz? Okey. Ya, betul. So antara poin-poin ilmu yang akan diketengahkan di dalam ilmu resam Utsmani ini adalah berkenaan dengan juga berkenaan dengan Dabtul Quran, tanda-tanda di dalam Al-Quran seperti huruf Sad kan, huruf Sad Lam tu tandanya macam mana, huruf Qaf Lam ya kecil tu macam mana, kenapa, ada sebab-sebab tertentu kenapa diletakkan tanda-tanda tersebut, okey, selain pada untuk membantu kita untuk membaca Al-Quran. So mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikitlah, tadi Ustaz disebut sejarah kan, berkenaan dengan kenapa resam Utsmani ni dinisbahkan kepada Sayyidina Utsman. Okey, mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit sejarah dia ke daripada ilmu resam ni, khusus untuk resam Utsmani ni Ustaz. Okey, baik. Bismillah, alhamdulillah. Sebagaimana yang saya sebut tadi, sejarah ataupun penulisan Al-Quran ini telah melalui sejarah yang panjang. Bermula daripada zaman Nabi SAW, Al-Quran itu telah mula ditulis. Sebagaimana antara para sahabat yang menjadi katibul wahyu ataupun penulis wahyu ialah daripada kalangan Khulafa ar-Rashidin. Antara lain ialah Ubay bin Ka'ab, antara lain lagi ialah Zaid bin Thabit. Ini antara sahabat yang bila mana turun saja wahyu, maka Rasulullah akan memanggil mereka untuk supaya Al-Quran itu ditulis.
Dan kemudian telah ketika mana Rasulullah SAW wafat, digantikan dengan Khulafa Ar-Rashidin Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka di sana semua sejarah kita tahu bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya Al-Quran itu dikumpulkan. Kenapa pada ketika tersebut wujudnya ramai di kalangan para hufazul Quran, mereka yang menghafal Al-Quran daripada kalangan sahabat ini telah syahid dalam peperangan. Maka menyebabkan Sayyidina Abu Bakar setelah melalui proses yang panjang menerima cadangan daripada Sayyidina Umar untuk dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian berlalu zaman Sayyidina Umar, sehinggalah pada zaman Sayyidina Osman, Al-Quran ni telah Islam ni telah tersebar luas ke negara-negara yang kita sebut sebagai bukan Arab, ya, negara-negara yang ajam ataupun negara yang selain daripada semenanjung tanah Arab. Maka lagi menyebabkan sebagaimana kita maklum, Al-Quran ni diturunkan dengan pelbagai bacaan, dia berkait rapat dengan qiraat. Ada contoh kita ambil surah Fatihah. Dalam surah Fatihah ada beberapa bacaan, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Maka bila mana pada zaman Sayyidina Osman ini berlaku pertembungan di kalangan umat Islam pada ketika tersebut, masing-masing mempertahankan bacaan mereka yang betul. Sedangkan semua bacaan betul. Bacaan yang pertama pun betul, Maliki Yaumiddin. Bacaan yang kedua pun betul, Maliki Yaumiddin. Cuma berlaku perselisihan sebab apa? Tulisannya mengelirukan. Maka wujudlah cadangan dan juga penyelesaian daripada Sayyidina Osman supaya Al-Quran ni ditulis semula mengikut bacaan ataupun qiraat. Maka di sanalah terhasilnya disebut sebagai Rasmul Utsmani, tulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Osman. Sayyidina Osman lah yang kita sebut sebagai merangkumkan ataupun menyatukan tulisan-tulisan Al-Quran ni. Mana tulisan yang boleh disatukan dari sudut tulisannya, maka disatukan. Mana tulisan yang tidak boleh disatukan dari sudut tulisannya, maka diasingkan dalam beberapa mushaf, sehinggalah terhasilnya 5 mushaf. Yang mushaf yang dihantar ke Madinah, mushaf yang dihantar ke Mekah, mushaf yang dihantar ke Basrah, mushaf yang dihantar ke Kufah dan juga mushaf yang dihantar ke Syam. Maka 5 mushaf ni berbeza dari sudut tulisannya. Nanti kita akan tengok contoh antara perbezaan-perbezaan yang wujud dalam kelima-lima mushaf ini. Maka sebab itulah sebagaimana disebut oleh Ustazah tadi, Rasmul Utsmani merujuk kepada Sayyidina Osman, kerana pada zaman beliaulah terhasilnya tulisan ataupun resam Al-Quran yang kita lihat pada hari ini. Dan kita perlu maklum juga tulisan Al-Quran ini, penulisan Al-Quran ini dia dirangkumi oleh 2 tulisan. Pertama disebut sebagai Rasmul Utsmani, yang kedua kita sebut sebagai Rasmul Qiyasi. Apa perbezaan di antara Rasmul Utsmani dengan Rasmul Qiyasi? Rasmul Qiyasi ini dia akan ditulis sebagaimana sebutan. Contohnya kita kata Al-Kitab. Al-Kitab, ta tu panjang kan? Ta tu baca dengan 2 harakat panjang kan? Maka di sana ada alif. Tapi kalau Rasmul Utsmani, dia tidak terikat dengan bacaan tadi. Macam kita sebut dalam surah Fatihah. Kita baca Maliki Yaumiddin dengan 2 harakat kita baca kan? Tiba-tiba dari sudut tulisannya tidak ada alif. Ada mim, lam dan juga kaf, tidak ada alif. Yang adanya alif kecil. Alif kecil ni dia termasuk dalam perbincangan dhabtul Quran ataupun yang disebut oleh Ustazah tadi, tanda-tanda yang berada di sekitar. Tanda-tanda yang ada di sekitar huruf ni itu dipanggil dhabtul Quran. Bagi atas, bagi bawah, tanda alif kecil, tanda mati, tanda waqaf dan sebagainya, sad lam ya, qaf lam ya dan sebagainya, itu dipanggil dhab. Maka ilmu Rasmul Utsmani dia tidak terikat dengan dari sudut bacaan. Tetapi kalau Rasmul Qiyasi dia terikat. Kalau lah bacaan panjang maka mesti ada alif. Kalau bacaan panjang tu bagi depan maka mesti ada waw. Itulah di antara kita sebut sebagai sejarah ringkas yang boleh kita faham berkaitan dengan Rasmul Utsmani. Okey, Ustaz, sekarang ni bersama kita ramai juga ni Tuan Haji Zakri. Ni dah pelajar SPQ kita yang lepas Ustaz, daripada Januari. Puan Johaida, Ustazah Ida, Puan Mariam, Tun Mahathir pun ada. Alhamdulillah Tun Mahathir ni daripada tahun, saya tak tahu Ustaz ingat ke tak, awal ni rasa ni, daripada tahun SPQ yang dulu-dulu tu. Tun Mahathir. Okey, Puan Hafizah, Puan Anita, Siti Zawiyah, Ustaz Azman daripada Sabah pun ada. Alhamdulillah. So kalau ada apa-apa persoalan boleh terus tinggalkan dekat ruangan chat, nanti kita tolong tanyakan. Kita tolong bacakan, kalau boleh kita jawab, kita jawab. Okey.
Ustaz Azizul Azri pun ada bakal SPQ kita. Okay. So insyaAllah itu pengenalan ringkas berkenaan dengan Ustaz dah mention dah poin-poin sebenarnya apa yang kita akan belajar dalam kita punya program Sijil Asas Perguruan Al-Quran. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit, hurai sedikit berkenaan dengan kelebihan-kelebihan mempelajari ilmu resam Usmani ni Ustaz. Secara poin dia. Okay, bismillah walhamdulillah. Kelebihan-kelebihan yang kita boleh tahu ataupun daripada mana kita belajar ilmu Rasmul Usmani dan juga Dhabtul Quran ini, banyak kelebihan-kelebihannya. Antaranya ialah sebagaimana saya sebut yang pertama tadi, kita mampu membezakan di antara Rasmul Qiyasi dan juga Rasmul Usmani dalam penulisan Al-Quran. Sebab apa saya sebut demikian? Kerana sebagaimana yang saya sebut tadi, Al-Quran tu ditulis dengan dua resam. Pertama Rasmul Usmani, yang kedua Rasmul Qiyasi. Maka kedua-dua ini berbeza. Sebagaimana saya sebut tadi, apa makna, apa itu Rasmul Qiyasi, apa itu Rasmul Usmani. Maka bila mana kita belajar pembelajaran dalam kita SAPQ ni, kita akan dapat tahu, oh ni resam Qiyasi ni. Okey, ni resam Usmani ni. Contohnya saya ambil perkataan Ibrahim. Tuan-tuan kalau buka Quran dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan cari dalam surah Al-Baqarah ini, contoh dalam slide di skrin ni, perkataan Ibrahim. Sedangkan kita baca Ibrahim tu dengan panjang kan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Kita baca hi itu dengan dua harakat. Tetapi kenapa di sini ia-nya tidak ada? Yang adanya dipanggil ya saghirah, ataupun ya ni ya kecil, ataupun dalam istilah dipanggil ya ni sebagai ya dhabtul Quran. Dari sudut tulisannya, resamnya, ya tu tidak ada. Tak, ha mim terus. Dan kalau kita perhati perkataan Ibrahim ini hanya dalam surah Baqarah je ditulis macam ni. Dalam surah Al-Imran, kalau kita tengok dalam surah Al-Imran, pada ayat yang ke-33, contohnya wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ibrahim ditulis dengan huruf ya, berbeza dengan yang pertama tadi. Yang atas ni surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-124 ditulis tanpa huruf ya. Manakala dalam surah Al-Imran ditulis dengan huruf ya. Kenapa berbeza ni? Kita akan belajar dalam ilmu resam. Kerana di sana ada dipanggil hazaf, dipanggil salah satu daripada elemen resam Osmani ni dipanggil hazaf. Hazaf ni apa dia? Kita buang huruf. Hazaf ni pula ada banyak jenis. Dia ada hazaf isyarah, ada hazaf ikhtisar, ada hazaf iqtisar. Maka di sini antara contohnya disebut sebagai hazaf isyarah, nak menunjukkan di sana adanya perbezaan bacaan qiraat. Kalau kita kaitkan dengan qiraat pula, di sana ada bacaan Ibnu Amir, dia akan baca dalam perkataan Ibrahim, semua tempat dalam surah Al-Baqarah dia akan baca dengan Ibrahim. Surah Baqarah saja. Maka sebab itulah berlakunya perbezaan. Dalam surah Baqarah ditulis tanpa ya. Manakala dalam surah selain daripada surah Baqarah, surah Al-Imran sehinggalah kepada surah An-Nas ditulis dengan huruf ya. Ini tuan-tuan, kita akan dapat bezakan di antara di mana di sana resam Osmani dan juga resam Qiyasi. Yang kedua ialah kita akan dapat tahu cara sebutan yang tepat bagi kalimah-kalimah yang ditulis dengan resam Osmani. Kita akan tahu ni cara baca ni macam mana, sebab di sana kita akan belajar juga dipanggil salah satu daripada elemen resam Osmani dipanggil ziyadah. Ziyadah ni apa dia? Penambahan huruf. Ada huruf-huruf yang ditambah. Tak dibaca pun dia tapi ditambah. Contohnya, tuan-tuan tengok dalam slide ini. Contoh saya sertakan dalam surah Al-A'raf ayat 145. Tuan-tuan perhatikan, buka Quran, surah Al-A'raf ayat 145. Sa'urikum daral fasiqin. Kita baca Quran kan? Ada waw di sini. Tak. Kalaulah waw ni kalaulah tak ada tanda bulat di atas dia ni, kita akan baca dengan panjang. Ada orang keliru, dia baca sa'urikum. Maka salah bacaan dia. Sebab waw di sini dipanggil waw ziyadah. Waw tambahan. Dia tidak dibaca tapi dia hanya sekadar tambahan saja. Maka kita akan dapat beza. Oh, ni rupanya dia bukan resam Qiyasi ni, dia resam Osmani. Sebab kalau ikut resam Qiyasi salah. Sebab apa? Sebab u tu baca dengan satu harakat, maka tak perlu ada waw. Tetapi kenapa zaman Sayyidina Osman diletakkan waw ni? Maka di sana ada rahsia-rahsia
kenapa Zaid bin Thabit ataupun pada zaman Sayyidina Osman ni dia mengekalkan ataupun meletakkan waw pada tempat ini kerana ada perkara-perkara ataupun ada perkara-perkara rahsia yang perlu dia jaga dalam pembacaan Al-Quran. Contoh lain ialah kalau kita tengok dalam surah Al-Qasas. Contohnya dalam surah Al-Qasas ayat 32. Fir'auna wa mala'ih. Yang ni tuan-tuan, ramai orang tanya saya, PM saya, Ustaz, ni macam mana cara nak baca ni ketika waqaf ni? Wa mala'ih ke wa mala'ih? Jadi cara bacaannya kalau ketika waqaf, wa mala'ih, satu harakat saja. Sebab ya tu adalah ya tambahan. Tak kira ketika waqaf ke, ketika sambung ke, ya tu tidak wujud dari sudut bacaan. Tapi dari sudut tulisan dia wujud. Maka bila mana kita belajar ilmu Rasmul Usmani ni, kita akan tahu, oh ni ya tambahan. Sebab apa? Dia membezakan di antara bacaan yang tepat dalam Rasmul Usmani. Yang ketiga, kita dapat mengetahui keistimewaan dan keunikan dalam penulisan Rasmul Usmani ni. Kita akan tahu apa dia keistimewaan dan keunikan dia. Sebab apa Sayyidina Osman mengekalkan huruf waw tadi? Kenapa Sayyidina Osman dia meletakkan huruf ya dalam perkataan wa malaih tadi, sedangkan ya tu tidak dibaca pun? Maka kita akan dapat belajar, oh di sana ada rahsia, ada kepentingan yang tujuannya yang sangat besar. Kalau tidak diletakkan ya pada perkataan tersebut, maka boleh menyebabkan berlakunya salah baca. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita akan dapat memelihara Al-Quran daripada pemalsuan. Tuan-tuan, hari ini banyak Quran-Quran yang dicetak daripada pelbagai penerbit. Maka macam mana kita nak tahu Quran ni dari sudut tulisannya salah ke betul? Jadi kalau kita tak belajar ilmu Rasmul Usmani ni, kita akan tak dapat tahu, kita tak dapat detect dia panggil. Kita baca kan, kita rasa kita baca tu berdasarkan apa yang ditulis ataupun apa yang dicetak. Sedangkan cetakan tu mungkin salah, tapi kita tak tahu. Maka bila mana kita belajar ilmu Rasmul Usmani ni, kita akan dapat tahu, oh salah tulis ni. Sebab apa? Sepatutnya tulis macam ni. Kenapa tulis macam ni? Kita pun rujuk Quran lain. Oh betul. Yang ni penerbit ni silap cetak. Maka kita pun buat laporan. Maka itu kita akan dapat tahu bila mana kita belajar dalam cara ataupun dalam subjek Rasmul Usmani. Yang terakhir ialah kita akan dapat menambah kemanisan dan keseronokan dalam kita membaca Al-Quran. Tuan-tuan, bagaimana kita nak merasai keseronokan dalam kita membaca Al-Quran? Kalau kita baca tu sekadar kita baca secara zahir saja, tanpa kita dapat mendalami ataupun kita dapat kalau kita sebut dalam bahasa kita menjiwai. Kan kita baca Quran kan, oh baca tulisan macam ni. Kenapa Allah Taala dalam Quran Allah Taala ditulis bi ayyikumul maftun. Ada dua huruf ya. Bila buat kajian dalam tafsir kerana nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana dia menambahkan kemanisan dan juga keseronokan bila mana kita membaca Al-Quran. Maka tuan-tuan kalau tak percaya, tuan-tuan belajar. Tuan-tuan sertai dalam SAPQ ni, tuan-tuan akan dapat bila mana kita baca Quran berbeza dengan sekadar kita baca saja, sekadar lihat apa yang ditulis saja, berbeza dengan bila mana kita baca dan kita memahami apa yang kita baca dan kita mendalami tulisan, kenapa tulisan ini ditulis dengan demikian. Maka kita akan dapat merasai keseronokan dan juga keindahan dalam kita membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, cukup pencerahannya Ustaz. Dia dah boleh buat kesimpulan. Okey, kat sini best belajar Rasmul Usmani dengan Ustaz Ubay. Ustaz Tuan Haji Zakri. Okey, komen daripada Puan Johaida, betul seronok belajar subjek ni. Alhamdulillah, betul seronok sebab apa? Sebab ilmu baru. Betul tak? Sebab ilmu baru yang kita jarang nak jumpa, kita jarang boleh dapat. Kat mana tak semua saya waktu dekat U pun tak ada belajar berkenaan dengan Rasmul Usmani, tak ada belajar. Mungkin kuliah lain mungkin ada lah, tapi untuk subjek saya, untuk kuliah saya tak ada. Saya pun baru juga ilmu Rasmul Usmani ni. Dan betul lah Ustaz cakap tu. Bila kita faham, kita tahu kenapa macam ni sejarah dia, kita lebih menjiwai Al-Quran tu bila kita baca. Alhamdulillah. Okay, so siapa-siapa yang mungkin kat sini kat bawah komen ni, saya rasa mungkin ramai yang dah join SAPQ, dah tahu dah.
Okay, dan mungkin ada yang belum join, okay, boleh share-share. Yang dah join tu boleh maklumkan kepada sahabat-sahabat lain untuk sama-sama kita mendalami ilmu Resam Usmani dan juga ilmu-ilmu lain berkaitan dengan Al-Quran. Sebab kita wujudkan program SPQ ni sebenarnya pendedahan asas sahaja. Okay, kalau nak belajar lagi sebenarnya banyak lagi Ustaz kan? Kalau nak dedahkan lagi banyak, okay. Tetapi kita belajar yang asas supaya kita betul-betul boleh faham yang asas ni, okay. So siapa-siapa yang tak ada basic pun tak apa, boleh join, okay. InsyaAllah kita sama-sama top up kita punya ilmu untuk menambahkan lagi kecintaan kita ketika kita membaca Al-Quran, okay, insyaAllah. So sekarang kita dah buka pendaftaran untuk intake Julai, insyaAllah akan bermula pada 23 ke 24 hari bulan Julai, insyaAllah kelas akan bermula. So pendaftaran tu kena sebelum tu lah, okay, sebelum kelas bermula, okay. So siapa-siapa yang berminat boleh share kepada kawan-kawan untuk sama-sama daripada kita dah belajar, kita share pula dekat kawan kita supaya dia pun boleh belajar apa yang kita dah belajar, okay. So insyaAllah saya rasa sekadar itu sahaja Ustaz, dah cukup setengah jam, Alhamdulillah. So marilah kita tutup kita punya sesi pada kali ini dengan bacaan tasbih kafarah wassalatul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang ikuti kita siaran langsung kita pada tengah hari ini. Terima kasih kepada semua Puan Mariam, Puan Anita, Tun Mahathir, Tuan Panruhu. Saya tak tahu nama dia tapi saya biasa perkataan ni, okay. Panruhu, Puan Juhaida, Haji Zakri, Puan Zawiyah. Okay, dan yang lain lah. Okay, terima kasih, syukran jazilan. Terima kasih juga kepada Ustaz sudi meluangkan masa pada tengah hari ini. InsyaAllah kita jumpa di next hari. InsyaAllah. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.